Sangkut ni. Pakai wifi? Pakai line saya. Sebelum kita mulakan pengajian kita, saya minta respon daripada sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang mendengar. Ada masalah tak pada sistem online kita? Kalau suaranya jelas, videonya jelas, boleh komen sikit, tulis jelas, ataupun hadir dan sebagainya, ataupun kita boleh sebut Alhamdulillah. Kalau jelas, tulis Alhamdulillah. Jadi senang kita nak tengok. Takut ada gangguan pada line internet kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, komen. Alhamdulillah. Jadi ada yang dah komen jelas, Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan. نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini untuk sesi kedua pengajian kitab kita pada membicarakan kitab Penawar Bagi Hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan kitab ini, keberkatan penulisnya, keberkatan yang hadir ke pengajian ini walaupun secara maya, dengan niat yang baik Allah bersihkan hati kita, kerana yang dapat membersihkan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan usaha-usaha yang telah disebutkan oleh baginda Nabi, amalan-amalan untuk membersihkan hati, tetapi yang dapat mensabitkan, menetapkan hati kita di atas jalan yang benar hanyalah Allah. Sebab itu dianjurkan ketika mana kita salat, dalam tahiyat akhir antaranya kita menyebutkan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami di atas agamamu dan atas mentaati. Yang boleh menjadikan kita taat itu hanyalah Allah. Sebab itu dalam ucapan kita yang kita lantunkan antaranya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah dan meninggalkan maksiat, melainkan hanya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari juga pada hari ini dan pada hari-hari yang mendatang, dan apa yang telah kita pelajari, kesemuanya sebagai sebab dan sebagai tanda kita hamba yang ingin mentaati Allah. Adapun yang menetapkan bagaimana keadaan kita di dunia dan di akhirat itu adalah ketentuan daripadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita dah bahaskan di pengajian yang lalu pada fasal yang pertama, kedua, ketiga, membicarakan 3 anggota yang ada pada diri kita yang merupakan sebesar-besar nikmat. Tanpa kita sedari dan kita merasakan ia nikmat, ia akan menjadi nikmat yang lebih besar nanti di akhirat. Sebagai contoh kita sebutkan pada mata, yang nanti nikmatnya nanti untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga mata kita baik-baik kalau kita nak melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita menggunakan telinga kita dengan mendengar perkara-perkara yang baik supaya kita nanti mendapat kenikmatan yang besar juga di akhirat kelak. Sedemikian juga dengan lisan ataupun dengan lidah kita. Maka daripada sini kita dapat, ataupun dari pengajian yang kita lalui ini, kita dapat juga menyebutkan dan menyatakan dan menjawab persoalan ataupun perkataan orang yang kata ustaz ataupun akhi ataupun ukhti ataupun saudara ataupun saudari, saya ni tengok kat luar je macam ni tapi hati saya baik. Saya ni tengok je kat luar macam ni, ataupun tengok je dia kat luar macam tu tetapi dalamannya baik. Maka ini satu perkara yang kurang tepat. Kerana apa? Kerana telah disebutkan kesemua anggota dalam perlakuan yang dilakukan oleh yang zahir akan memberi kesan kepada hati. Maka orang yang tidak gunakan anggota yang zahirnya untuk mentaati Allah, maka jalan untuk hatinya semakin bersih sebenarnya tidak, tetapi sebenarnya akan menjadi semakin gelap. Maka jangan gelapkan hati kita dengan perbuatan kita, kerana itu tanda kita menzalimi diri sendiri. Al-Imamul Haddad menyebutkan min akbari zulmin zulmun li nafsih, antara ataupun kezaliman yang paling besar adalah orang menzalimi diri sendiri. Janganlah setelah kita berbuat taat, kita memperbanyakkan ibadat. Yang merosakkan hati kita adalah diri kita. Yang membatalkan amalan-amalan ibadah kita adalah diri kita. Yang menjadikan pahala kita itu diambil orang juga dengan diri kita. Bayangkan
kita telah melaksanakan malam-malam, kita tak tidur malam melaksanakan ibadah, qiyamul lail dan sebagainya. Tiba-tiba bila kita bangun waktu pagi, kita mengumpat orang, kita hina orang, kita melihat orang dengan pandangan yang hina. Semua perkara ini akan menjadikan diri kita nanti akan diambil kebaikan-kebaikan kita oleh orang-orang yang kita sakiti. Apa akan berlaku? Sedikit demi sedikit hasanat kebaikan kita akan hilang. Apa akan jadi? Kalaulah tak banyak kebaikan kita, muflislah kita. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad karangannya, supaya ingatkan kepada muridnya, jangan kamu jadi orang-orang yang muflis di akhirat daripada pahala amal, juga muflis dengan tidak melakukan amal. Jangan kita rugikan diri kita sedangkan kita dilimpahi dengan nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Anggota kita sahaja sudah banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Kalau kita baca dalam syarah Jawahir Al-Lu'lu'iyah Al-Imam Al-Jurdani kepada syarah kepada hadis 40 Imam Nawawi pada membicarakan tentang nikmat mata, maka disebutkan ketika mana seorang yang saleh meninggalnya ketika sujud. Maka kita kalau cerita orang meninggal ketika sujud ni, Allah, tanda husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Sebab apa? Sebab meninggal dalam ibadah. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Maka dia tanya kepada Allah, wahai Allah, bukankah aku masuk ke syurga dengan ibadahku? Ni meninggal pun dekat ketika sujud. Maka disebutkan apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar diambil nikmat matanya dan ditimbang dengan seluruh amalannya. Maka dilihat nikmat mata itu lebih berat daripada amal yang pernah dilakukan. Baru nikmat mata itu orang yang meninggalnya ketika sujud. Bagaimana kita yang kita sedar sangat kurang dengan amal, mulut kita bicara yang haram, tangan kita menyakiti manusia, kaki kita melangkah ke tempat yang tidak baik, perut kita masukkan makanan yang haram. Maka apa yang kita harapkan melainkan hanya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama ajar kita doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Hafal doa ni. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, keampunan awsa'u min dhunubina, lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja indana, lebih kami harapkan, min a'malina, daripada segala amal-amal kami. Kita sedar kita banyak dosa, tapi kita tahu keampunan Allah jauh lebih luas. Itu sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana kita merasakan diri kita banyak amal, jangan bergantung dengan amalan, kerana kita tahu bahawasanya kita masuk ke dalam syurga hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita terus masuk ke fasal yang keempat bagi melajukan pembacaan kita. Jadi saya akan baca terus kepada poin ataupun perkataan setiap bab-bab ataupun fasal, supaya kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan, dan supaya capai kepada apa yang kita hajatkan, kita dapat mengetahui sekurang-kurangnya seluruh isi kandungan kitab ini. Dan bila kita rasa tak puas mengaji kitab ni, maka setelah ini carilah guru agar kita dapat membaca satu persatu huruf yang ada di dalamnya, kerana di setiap perkataan itu ada rahsianya. Bahkan pengajian kitab kita kena tahu, jangan kita rasa, oh kitab ni saya dah khatam dah, oh kitab ni saya dah mengaji dah, dah okey dah, tak payah mengaji dah. Tak.
pembacaan kitab, setiap kali kita baca, kita akan dapat sesuatu yang baru. Setiap kali kita ulang, kita akan faham dengan faham yang berbeza. Kita akan ditambah kefahaman dan sebagainya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan rasa bosan untuk membaca walaupun berulang kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada antara buku yang saya mengajar mungkin lebih ataupun hampir 10 kali. Tetapi setiap kali membacanya, saya sendiri dapat pelajaran yang baru. Apatah lagi kalau kita yang mempelajarinya daripada guru yang pelbagai. Baik. Sekarang kita masuk ke fasal yang keempat. Sebelum itu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, ahli keluarganya yang tercinta. Kepada penulis kitab ini, Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala, kedua ibu bapa kita, seluruh kaum muslimin muslimat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Sekarang disebutkan anggota kita yang keempat adalah perut. Kalau disebutkan, diajarkan kepada kita bahagian perut kita perlu dibahagikan kepada 3. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan baginda Nabi tidak pernah kenyang. Para ulama sebut bukan tidak pernah kenyang perutnya sepenuhnya, maksudnya tidak pernah kenyang pun hatta daripada 1/3. Kita ni bukan 1/3 je yang penuh, 2/3 pun kita masuk, 3/3 pun kita penuhkan. Maka sebab itu nanti kalau kita bicara tentang perut, bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarganya, sangat tawaduk dan sangat menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketahuilah, yakni ketahui olehmu bahawasanya Allah Taala menjadikan ia, yakni perut bagi engkau, menjadikan ia, ya Allah bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah bangsa agama dan beberapa faedah bangsa akhirat. Maksudnya perut itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Kita lihat terus dalam isinya. Saya tak baca satu-satu dah. Kalau baca satu-satu dia jadi lama untuk kita faham. Jadi disebutkan apa? Apa antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia bagi perut? Ialah dapat merasakan kelazatan makanan dan minuman. Dapat rasa. Ketika kita ada perut, kita dapat makan, dapat rasa makanan. Ia bahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kita perlu buat? Syukur. Ada orang tak boleh makan, tetapi kita dapat makan. Serta kepuasan ketika melakukan hubungan suami isteri. Ketiga-tiga perkara ini akan dirasakan begitu jika perut sihat. Kita akan dapat rasa semua benda ni ketika mana perut kita sihat. Kalau perut kita tak sihat, maka ketika itu susah semuanya. Makan pun tak selera. Kalau kita nak berhubungan pun rasa tak ada keinginan dan sebagainya. Maka ketika itu seorang yang mengambil pelajaran dalam hidupnya akan faham perut ini nikmat daripada Allah. Bila perut tidak sakit, banyak nikmat yang dapat dirasai. Maka sebab itu ketika seseorang merasakan ketika mendapat ujian itu dia lupa ataupun dia tidak disayangi oleh Allah, itu satu perkara yang salah. Kerana bila orang di dalam ujian, orang itu mengingati Allah sebenarnya di dalam nikmat.
Bahkan dalam kitab Fiqhul Hayah kita sebutkan apa? Kita merasa senang dengan kesenangan kerana kita suka pada kesenangan. Maka kita rasa senang dengan kesenangan. Dan kita merasa susah dengan kesusahan kerana kita tidak suka pada susah. Menjadikan kesusahan itu susah pada kita. Tetapi apabila seseorang itu mengetahui kesusahan itu adalah jalan untuk mendapat kesenangan, maka sebenarnya kesusahan itu adalah jalan untuk senang. Jadi susah tu senang ke susah? Susah tu senang ke susah? Susah tu senang. Susah itu adalah kenikmatan. Kerana apa? Kerana daripada kesusahan kita akan mendapat kesenangan. Kita tengok kalau ada orang kaya minta diberikan top kepada kita tentang macam mana dia boleh jadi kaya. Dia tak cerita, saya ni memang lahir-lahir dah memang ada di tangan saya jongkong emas. Macam tu tak cerita kat orang. Tapi bagaimana orang rasa seronok dan dia pun rasa puas, rasa seronok untuk ceritakan kerana dulunya susah. Tidur dalam kereta, kena halau dari rumah contohnya. Makan pun 2 hari sekali. Kerana kesusahan itu kemudian dia merasa kenikmatan. Akhirnya yang susah itu melazatkan dirinya dan menjadi kenangan manis. Maka jangan pernah rasa susah dengan susah. Kerana susah itu bila mengingatkan kita kepada Allah, ia adalah nikmat. Maka kalau orang dapat nikmat, perutnya sedap, tak meragam, dapat makan, dapat bersama pasangan sebagai contohnya, maka itu daripada nikmat Allah. Kita kena sedar itu nikmat. Antara kebaikan berkaitan akhirat, tadi berkaitan dunia, sekarang ni kebaikan akhirat pula bagi perut. Apa dia? Perut membantu badan dengan mengubah makanan kepada darah dan air mani. Melalui air mani seseorang mendapat zuriat dan generasi manusia akan berterusan. Faedah perut pula daripada hubungan yang dilakukan, maka seseorang itu nanti boleh Allah kurniakan kepada dirinya zuriat. Maka zuriat ini satu bekalan yang paling penting ketika bertemu dengan Allah. Para ulama sebut, kami tak pernah melihat orang yang paling beruntung daripada orang yang punya anak yang saleh, dan kami tak pernah melihat orang yang paling rugi daripada orang yang banyak harta. Kenapa? Orang yang punya anak yang soleh, dia kaya ke dia miskin ke, maka anaknya akan mendoakannya. Anaknya kalau dia kaya akan jariah akan hartanya dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang semata-mata kaya tidak punya anak yang saleh, maka ketika mana dia meninggal, 10 sen pun dia tak boleh bawa balik, tak boleh bawa masuk kubur, 10 sen pun tak boleh. Dan ketika mana bertemu dengan Allah, setiap sennya akan ditanyakan. Syekh Yusuf hafizahullah ta'ala, guru kami, menyebutkan apa? Ketika kamu meninggal, kamu kena tahu bahawasanya kain kapan kamu, poket pun tak ada. Ini kita perlu tahu dan kena ingat. Hina dinanya kita tak akan boleh bawa apa-apa daripada dunia. Meninggal, kita punya kain kapan, poket pun tak ada. Dan para ulama sebut, ketika kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Ketika kita meninggal, kita ingin bawa semuanya daripada dunia. Dah tak bawa apa-apa masa lahir, tak ada berpakaian, harta pun tak pernah dibawa. Tiba-tiba bila nak meninggal ataupun dalam hidup, semua daripada dunia kita inginkan. Di mana kefahaman kita tentang hidup, sehingga kita sudah tidak tahu apa yang kita perlukan dan apa yang perlu kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya disebutkan, jika perut dan segala anggota dalamnya seperti jantung, limpa, paru-paru dan usus sihat, maka segala anggota badan yang lain akan turut sihat.
daripada penyakit yang boleh menghalang daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Maka di antara jalan bersyukur juga dengan nikmat perut adalah dengan menjaga kesihatan perut. Sebab itu nanti kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, kita akan dapati baginda Nabi SAW bagaimana cara makannya. Ni kita kena belajar. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi makanan Nabi, buah-buahan Nabi, minum Nabi, cara Nabi minum. Apa faedahnya untuk kita ambil pengajaran? Lihat, antaranya tentang berkaitan dengan buah-buahan Nabi. Maka disebutkan antara yang Nabi makan tembikai dan juga kurma muda. Ada yang sebut tembikai susu dan juga kurma muda. Para ulama bahas kenapa digabungkan, kerana kedua-duanya punya sifat berbeza. Kurma kalau saya tak salah sifatnya panas, tembikai sifatnya sejuk ataupun berlawanan, wallahualam, tak ingat. Tapi dua sifat ini berbeza, maka Nabi gabungkan supaya mendapat keseimbangan. Maka di sini Syekh Hisham Kamil dalam kitabnya Isyraqatus Saniyah Syarah Syama'il Muhammadiyah menyebutkan bahawasanya memakan makanan yang memberi manfaat kepada tubuh adalah satu tuntutan syarak. Dia kena jaga ni. Kerana apa? Organ yang sihat dapat bantu ibadah. Dapat membantu kita untuk ibadah. Baik. Kita lihat cara mensyukuri nikmat perut. Bagaimana cara mensyukuri nikmat perut? Yang pertama adalah dengan menjaganya daripada memakan makanan yang haram dan syubhah. Sebelum cerita makanan yang sihat, sebenarnya yang lebih penting adalah memastikan makanan itu halal dan tidak ada syubhah padanya. Itu yang paling penting. Kan disebutkan bagaimana nak dimustajabkan dalam hadis 40. Macam mana nak mustajab doa orang ni dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram. Ia adalah jalan untuk tidak dimustajabkan. Bukan dimustajabkan, tidak dimustajabkan doa seseorang. Kerana apa? Kerana bergelumang dengan yang haram. Serta tidak makan terlalu kenyang. Jangan makan kenyang sangat. Bahkan kalau kita baca dalam Syama'il, kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Syama'il ada sebut tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, sahabat ditanya tentang baginda Nabi, adakah Nabi pernah makan tepung naqi? Dalam Syama'il, tepung daripada jenis yang paling berkualiti. Maka disebutkan apa? Sahabat kata apa? Nabi tak pernah lihat pun tepung naqi. Nak sebut tentang baginda Nabi SAW sangat bersederhana pada dirinya. Bukankan makan, tengok pun tak pernah. Begitu tawaduknya baginda Rasulullah SAW. Maka jangan makan sampai terlalu kenyang. Sehingga kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan sabda baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Al-istihya'u minallah. Al-istihya'u minallah. Sifat malu kepada Allah, haqqal haya, yang sebenarnya, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Apa sifat malu yang sebenar kepada Allah? Adalah engkau menjaga kepalamu dan setiap yang ada di sekitarmu, dan engkau menjaga perutmu serta apa yang ada di dalamnya. Menjadi keutamaan, menjadi perkara yang penting. Kalau kita nak hati bersih, jaga perut kita daripada yang haram. Jaga perut kita dengan memakan makanan yang menjadi atau keanjuran syarak dari sudut kebaikannya pada anggota, dan menjadi keutamaan jangan makan terlampau kenyang. Sehingga kalau dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan luqmah, makan ni suapan je.
Berapa kadar suapannya? 3 hingga 9 suap. Kita 3 hingga 9 senduk, maka jauh bezanya. Seterusnya kita tengok apa yang disebutkan lagi dalam kitab ini, iaitu 3 sebab kenapa perlu menjaga perut daripada makanan yang haram dan syubhah. Seterusnya penulis nak bawa kita pula poin seterusnya, kenapa kita perlu jaga perut kita daripada yang haram dan juga syubhah. Pertama, kerana makanan yang haram dan syubhah ini perlu dijauhkan kerana diri kita takut pada api neraka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, boleh tengok dalam tu disebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Itu yang pertama. Sebenarnya mereka hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Orang makan harta anak yatim, sebenarnya mereka menelan api dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Mereka akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ini satu ingatan yang jelas daripada baginda Nabi SAW kepada kita, supaya jaga apa yang kita makan. Kita nak masuk syurga, kita nak dapat keredaan Allah, kita nak dapat kekuatan ibadah, kita nak kesihatan tubuh, maka intabih, jaga-jaga tentang apa yang kita makan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Nabi kata setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Perkhabaran baginda Nabi, perkataan Nabi sangat jelas untuk kita ingat bahawasanya memasukkan sesuatu ke dalam perut daripada yang haram, sesuatu yang sangat dilarang oleh syarak. Sehingga perkataan Nabi jelas agar orang-orang sedemikian ini berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk memasuki api neraka Allah. Biar kita tidak kaya, biar kita tidak mewah, tetapi jangan kita mendapat kekayaan dan kemewahan dari sesuatu yang mendapat kemurkaan Allah. Hari ini kenapa berlaku orang tidak pernah fikir tentang halal dan haram, bahkan mampu buat lawak tentang benda halal dan haram? Kerana kurangnya ilmu dan tidak jarangnya membaca perkataan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, hari ini kalau orang cerita tentang riba, mungkin orang buat sambil-sambil saja, cakap sikit-sikit pun, ataupun dia cerita tentang riba sedikit-sedikit, kata alah sikit je, ambil sikit je, bukannya banyak pun. Sedangkan di dalam hadis cukup banyak Nabi sebutkan tentang bahana riba, yang mana seringan-ringan riba pun sangat berat. Sehingga ada yang menyebutkan orang yang ambil riba paling kecil sekalipun perumpamaannya seumpama berzina dengan ibu sendiri. Beratnya riba ni. Tetapi orang boleh buat lawak tentang riba, tak kisah dirinya memakan sesuatu yang haram. Dalam hadis yang lain Nabi sebut faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang syubhah, maka sebenarnya dia menjadi bersih untuk agamanya dan dirinya. Orang yang jadi syubhah, orang yang jaga diri daripada syubhah, ini orang-orang yang jaga agama. Maka perlu pada kita wara'. Okey, jadi poin yang pertama dekat sini, Syekh nak bagi tahu kepada kita kenapa kita perlu jaga perut. Pertama, takut pada api neraka. Yang kedua, kerana kalau kita makan sesuatu yang haram, ia jalan nanti
kita tidak mendapat petunjuk dan pedoman yang tepat dan benar untuk melakukan ibadah. Maka kadang-kadang kenapa ibadah yang kita buat ni tak khusyuk, ataupun kenapa susah untuk buat ibadah, kenapa sebenarnya cara kita ibadah sendiri salah? Kerana kita makan sesuatu yang haram. Maka Syekh kata apa? Adalah tidak patut bagi orang yang mengerjakan ibadah melainkan dia terlebih dahulu suci daripada segala kekotoran. Dalam bab sembahyang ataupun dalam bab fiqh, perkara pertama yang perlu dibahaskan dan dipelajari adalah kitabut taharah. Kitab membicarakan tentang bersuci. Kerana orang yang ingin menuju Allah perlu bersih zahir dan batinnya. Zahirnya perlu dibersihkan dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, dengan membersihkan daripada najis. Juga batinnya perlu bersih daripada segala maksiat hati. Sedemikian juga anggota perutnya jangan dimasukkan sesuatu daripada yang haram. Maka tengok dekat sini apa contoh kekotoran dia. Yang pertama yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau yang tidak dapat dilihat dengan mata seperti hadas kecil, hadas besar, serta makanan yang haram dan syubhah. Yang ketiga, kenapa kita kena menjauhi perkara yang haram dan syubhah? Ibadah tidak diterima, yakni tidak makbul. Maka kalau kita tanya, ustaz, saya dah berdoa, kenapa doa saya tak mustajab? Ustaz, saya dah berdoa, kenapa Allah tak terima doa saya? Jangan persoalkan kenapa dan kenapa dahulu. Semak dahulu diri kita. Adakah ada perkara-perkara yang boleh menghalang daripada doa itu Allah terima? Contohnya apa? Contohnya makanan yang haram. Makan hak orang lain, ambil hak orang lain, kesemuanya itu akan menjadi hijab untuk diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi sebut dalam hadis, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wadh-dhama. Berapa ramai orang yang bangun malam tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, iaitu melainkan hanya berjaga malam, dan berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam hadis Ibnu Abbas juga disebutkan, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram, tidak menerima oleh Allah Ta'ala akan sembahyang seorang yang dalam perutnya ada haram. Okey, seterusnya di sini Syekh membawa kepada kita agar kita menjauhkan tabiat terlalu kenyang. Maka dalam kaedah makan disebutkan apa? Makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tengok dekat sini Syekh bawa kepada kita beberapa sebab kenapa kita jangan kenyang sangat. Ni penting. Faedah ni sangat baik untuk kita ambil perhatian. Kongsi dengan kawan-kawan, ahli keluarga. Kenapa kita jangan kenyang sangat? Yang pertama, kerana ia menjadi penyebab hati menjadi keras. Yang kedua, menimbulkan keinginan kepada segala anggota badan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak baik. Jadi hati kita jadi keras. Sebab apa? Ada kalanya sebab makan banyak. Susah nak terima dah benda-benda lain. Sebab apa? Sebab perut kita disibukkan dengan makanan. Kekuatan dan tenaga dibagi pada mencerna makanan. Kedua, bila mana kita banyak makan, akan mudah kita berbuat jahat. Ketiga, perbuatan terlalu kenyang ini menumpulkan kecerdikan kita. Jadi sebab tu orang mengaji, ni adik-adik yang diusas sebagai contoh. Kalau nak baca kitab, kalau nak belajar, jangan makan kenyang-kenyang. Sebab bila makan kenyang memang ubatnya tidur.
Mengurangkan ibadah, makan banyak akan menyebabkan kita semakin lemah untuk ibadah, bukan semakin kuat. Kemudian bukan sahaja kita jadi makin lemah, kita juga akan kurang rasa sedap dan lazat dalam ibadah. Kemudian kenapa dianjurkan supaya kita tidak makan terlalu kenyang? Kerana kita takuti bila kita ambil banyak sangat, kita juga akan mengambil yang syubhah. Kemudian apa lagi sebab kenapa kita tidak dianjurkan untuk memakan sampai ataupun makan sampai terlalu kenyang? Kerana ia akan menyusahkan hati dan memenatkan diri. Apa dia? Untuk mencari dan menyediakan makanan-makanan kita. Kalau kita ni jadi makan nasi dengan telur, senang tak? Sangat senang. Kita pun tak kalut, bila lapar goreng je, dah selesai. Tapi kalaulah kita jenis selera tinggi, kena pergi pasar, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, nanti dia akan menyusahkan diri kita dan memenatkan diri kita. Itu yang pertama. Ataupun kita jenis suka makan mewah-mewah, nak makan mahal-mahal, ia juga akan memenatkan diri kita untuk cari sesuatu agar dapat memenuhi keinginan perut kita. Oh, nak kena kerja ni. Sebab apa? Sebab nak makan berapa ringgit? RM100. Oh, mewah ni makan. Jadi perbuatan tersebut akan menyebabkan diri kita disibukkan dengan yang lain, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makan banyak sangat, akhirnya apa dia? Menyebabkan sangat sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu Syekh sebut. Dan yang terakhir kata Syekh apa lagi? Mengurangkan pahala di akhirat. Dan juga kena ingat, apa yang kita makan juga akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya 10 perkara ini telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Juga dekat situ Syekh sebutkan kepada kita tentang hadis yang mencela orang yang makan terlampau banyak tu. Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a hasba bana adam luqaimatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaquhu thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafs. Wallahu a'lam. Jadi itu serba ringkas berkaitan dengan fasal yang keempat berkaitan dengan perut. Maka jaga perut kita. Saya teringat apa yang disebut oleh Syekh Yusuf hafizahullah ta'ala. Dia kata, kalaulah nilai kehidupan kita adalah apa yang masuk di mulut, makanan kita dan lain-lain, kalaulah itu nilaian hidup kita, maka nilainya diri kita adalah apa yang keluar daripada diri kita. Tak ada nilai. Itu perkara yang kita kena ingat. Bukan kita hidup hanya untuk memenuhkan keinginan di perut dan mulut kita. Kerana kalau hanya itu sahajalah, menjadikan nilai kita tidak lebih dengan tentang apa yang akan keluar daripadanya. Tapi nilai kehidupan kita sesuatu yang lebih. Itulah dia perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fasal yang kelima, kebaikan. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj ataupun kemaluan. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia. Ni sabda Nabi, tanakahu. Okey, dekat sini dia letak akhirat dulu kemudian dunia. Kalau dalam kitab Ustaz Muhadir letakkan dunia dulu baru akhirat. Okey, kita tengok dulu yang dunia supaya kita dapat susun, walaupun dalam buku dia sebut akhirat dulu. Apa yang disebut berkaitan dengan dunia pada faraj kita? Pertama, kita merasa kepuasan bila bersama dengan pasangan, dan kita bergembira dengan zuriat yang kita dapat daripadanya.
Kerana apa? Kerana anak-anak dan juga harta adalah perhiasan dunia. Maka bila kita dapat anak tu rasa seronok. Allah sebut dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayah. Al-malu wal banun zinatul hayah. Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Dalam firman yang lain Allah sebut zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Memang anak ni perhiasan, isteri ni perhiasan. Maka ini yang akan menyeronokkan kita. Daripada mana? Daripada bahagian nikmat dan faedah faraj ataupun kemaluan dalam urusan dunia kita. Tapi yang lebih penting, kebaikan faraj ini pada akhirat adalah untuk kita dapatkan anak yang saleh dan salihah. Maka bila kita berkahwin, kena niat supaya kalau dapat anak, kita nak anak itu jadi saleh dan salihah. Bukan semata-mata ingin mengayakan kita. Oh ni, kamu ni nanti belajar rajin-rajin, dapat kerja besar, nanti boleh beli rumah besar. Rumah sekarang mahal. Dapat beli kereta besar. Nanti ada orang nanti mungkin dia belum sempat habis bayar pun duit rumah dia dah meninggal. Maka kehidupan bukan hanya bicara tentang rumah yang besar, kereta yang besar, walaupun ketika itu ataupun walaupun kita sebutkan rumah yang besar dan kereta yang besar itu bahagian daripada nikmat, benar, tapi itu bukanlah yang menjadi keutamaan. Yang menjadi keutamaan penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak dapat anak. Kerana apa? Menambah umat baginda Nabi, menggembirakan Nabi. Tu cara kaedahnya. Macam mana pula nak dapat seronok, dapat pahala ni? Ingat perbuatan-perbuatan tersebut akan gembirakan junjungan besar baginda Nabi. Nabi kata apa? Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Berkahwinlah dan semoga kamu mendapat zuriat. Sesungguhnya aku berbangga dengan kamu sebagai umatku yang ramai pada hari kiamat. Kita nak banggakan baginda Nabi. Kita nak seronokkan baginda Nabi dengan kita yang menambah zuriat-zuriat warisan Nabi dan datangkan niat tersebut supaya anak kita jadi macam tu. Bahkan sebab apa kita nak dapat faedah daripada zuriat dengan dapat anak? Kerana anak-anak itulah yang nanti nak doakan kita sesuai dengan hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Bila mana mati anak Adam tersebut, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, antaranya anak yang sentiasa mendoakan. Tadi kita sebutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan disebutkan apa dia? Bila seseorang ada anak yang saleh, kata Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, dia akan ditulis mendapat pahala bagi segala amal baik yang dilakukan oleh anak. Kalau anak dia buat baik, semua amal anak dia akan dapat. Bukan amal yang tidak baik. Maksudnya apa? Amal yang buruk tak dapat pada dia, tapi amal yang baik. Maka bila kita dapat anak yang soleh, itu satu nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita dapat pemberian daripada Allah? Maka berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Kita usaha untuk anak kita jadi soleh, solehah, tapi kita tak dapat tentukan. Sebab tu Raihan katakan dalam lagu lama dulu, iman adalah mutiara tu, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Kerana apa? Kerana kesemuanya itu daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita lihat pula dari perkataan Syekh, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemaluan.
Bagaimana cara kita lihat kan, dekat mana poin bacaan dia tu, dekat bermula mensyukurkan ini anggota, tu dekat situ. Maka disebutkan apa, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemaluan kita. Yang pertama, menjaganya daripada perkara yang haram. Orang yang jaga kemaluannya daripada melakukan yang haram, diuji ataupun diajak dan sebagainya, tetapi dia lawan kehendak tersebut, itu tanda kita bersyukur atas nikmat dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengeluarkan air mani daripada selain tangan dan jari isterinya sendiri. Tu dalam masalah orang lelaki. Maka orang yang dapat menjaga perkara ini adalah orang yang menjaga dan mensyukuri nikmat kemaluan yang Allah berikan padanya. Kedua, menjaganya daripada syubhah seperti melakukan jima' dalam nikah yang batil. Sekiranya dia mengikut pendapat ulama' yang mengatakan nikah itu sah, jika tidak maka haram melakukan jima', bukan syubhah. Maka tengok apa buktinya dalam Al-Quran. Allah memuji walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ni orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada isterinya ataupun hambanya, maka mereka tidak akan tercela. Sebab apa? Sebab mereka itu mendapat pujian daripada Allah. 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan. Apa cara untuk kita menjaga kemaluan? Maka nak jaga kemaluan benar, tapi untuk jaga kemaluan ada benda-benda lain yang kita kena jaga. Apa dia? Disebutkan Syekh, yang perlu kita jaga pertama, menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Maka menundukkan pandangan itu satu keperluan dan satu kewajipan. Sebab apa? Sebab keinginan yang timbul kepada farash hasil daripada mata. Kalau tak tengok, maka akan terpelihara lah farash kita. Tapi kalau tengok, tu jadi sebab macam-macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga hati daripada membayangkan kecantikan dan rupa paras perempuan. Ni bagaimana cara nak jaga kemaluan kita juga. Jangan kita fikir perkara-perkara yang diharamkan. Yang ketiga, menjaga perut daripada makanan yang syubhah dan makan terlalu kenyang. Ni 3 perkara yang kita kena jaga kalau kita nak jaga kemaluan kita. Baik, maka Syekh kata ketiga-tiga perkara ini kalau tidak dijaga boleh membawa kepada zina. Maka akan menggelapkan hati, akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah, akan menyebabkan kita tak dapat apa yang sepatutnya diperoleh bagi orang-orang yang telah bersih hatinya. Kemudian disebutkan juga menurut ijma' ulama, dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Maka dalam kitab Kabair disebutkan ada 15 keburukan zina. Kita tak sempat nak bicarakan satu persatu. Boleh rujuk dalam kitab Kabair, diceritakan tentang orang-orang yang melakukan zina. Kemudian kita boleh tengok dekat situ firman Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan zina. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Itu cerita tentang orang yang mereka itu tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tak mensyirikkan Allah, tak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan jalan hak, tidak pula berzina, dan sesiapa yang melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan azab. Siapa yang buat keburukan, kemaksiatan kepada Allah, maka dia perlu menanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah sebut wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina ini jangankan nak buat, didekati sahaja sudah tak boleh. Kerana apa? Perbuatan mendekatinya sahaja sudah merupakan satu perkara yang keji dan satu perkara yang buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu beberapa perkara yang disebutkan dalam kitab ini berkaitan penjagaan kemaluan. Maka yang perlu kita ambil perhatian, macam mana kita nak jaga kemaluan dengan menjaga 3 perkara tadi. Yang pertama, jaga pandangan. Yang kedua, fikir jangan yang bukan-bukan. Yang ketiga, jangan terlampau banyak makan, terutama yang syubhah, dan jangan makan yang sampai terlalu kenyang. Fasal yang ke-6 dan yang ke-7 yang terakhir, selepas ni kita rehat sekejap. Tangan dan kaki. Ini anggota yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini anggota yang mana nanti disebut dalam surah Yasin, bila mana mulut dah tak boleh berkata-kata, nanti yang akan berbicara adalah tangan, yang akan menjadi saksi adalah kaki. Maka disebutkan apa? Kebaikan tangan dan kaki yang berkaitan dunia dan akhirat. Jadi ketahui olehmu, Allah menjadikan kedua tangan dan kedua kaki untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tangan dan kaki, kebaikan dunianya ada, kebaikan akhiratnya pun ada. Kita tengok apa kebaikan dunia. Yang pertama, menggunakannya untuk mencari harta benda, rezeki yang halal. Inilah dia tanda orang yang mensyukuri nikmat dan kebaikan, menggunakan kebaikan yang kita peroleh daripada kaki dan tangan. Jadi sebab itu kita kata buku ini untuk pemula. Mungkin orang tak sedar dia ada kaki dan tangan. Maka dekat sini Syekh bagi tahu, kamu kalau ada kaki dan tangan, pergilah cari rezeki yang halal. Kerana mencari rezeki yang halal itu ibadah. Kena faham. Jadi jangan ingat ibadah itu hanya kita duduk di masjid, kita mengangkat tangan berdoa, mencari rezeki yang halal untuk anak dan isteri dan keluarga. Itu ibadah. Dapat pahala. Menggunakan keduanya untuk memenuhi segala keinginan. Apa antara nikmat tangan dan kaki? Kita ada keperluan nak buat apa-apa, kita ada tangan dan kaki. Nikmat tak? Nikmat sangat. Kerana ada orang yang tak ada keperluan tersebut, tak boleh guna tangan, tak boleh guna kaki dan sebagainya. Apa lagi kebaikan tangan dan kaki? Jaga diri kita daripada mudarat. Kalau kita nampak binatang berbisa contohnya, cepat-cepat lari. Kalau kita nampak sesuatu yang boleh membahayakan, cepat-cepat kita buang, guna tangan dan sebagainya. Antara kebaikan akhirat. Apa pula kebaikan akhirat? Jadi apa kebaikan akhirat yang kita boleh gunakan pada kaki dan tangan? Antaranya apa? Menggunakan kaki ke semua tujuan yang baik. Gunakan kaki pergi masjid, pergi ke tempat pengajian. Jadi kalaulah kita ada kaki kita kuat, kita pergi masjid, kita kena tahu langkah kita itu adalah tanda kita mensyukuri nikmat. Perbuatan melangkah itu ibadat, dapat pahala dan sebagainya. Menunaikan haji dan umrah, ziarah menziarahi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan tangan untuk menulis kitab dan mengajar, bersalam dengan orang-orang soleh, mencegah kemungkaran dan lain-lain. Itu antara kegunaan-kegunaan tangan. Kalau syarah satu-satu ni panjang. Kitab,
salam dengan orang soleh, kenapa nak salam? Sekarang keadaan pandemik, adakah kita nak salam ataupun tidak? Mencegah kemungkaran dan lain-lain. Sekarang dalam perbahasan seterusnya, Syekh nak bawa kita pula bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tangan dan kaki. Cara mensyukuri nikmat tangan dan kaki, apa dia? Yang pertama, gunakan tangan dan kaki untuk taat kepada Allah. Gunakan tangan dan kaki untuk taat. Jangan guna untuk sakiti orang. Jangan guna untuk merosakkan barang-barang kita ataupun orang lain. Jangan gunakan tangan dan kaki untuk pergi ke tempat maksiat. Yang kedua, menjaga keduanya daripada segala maksiat. Jaga kedua anggota kita daripada maksiat. Contoh tangan apa dia? Tak menyakiti orang, tidak mengkhianati orang, tidak memegang sesuatu yang haram, tidak menulis sesuatu yang dilarang. Semua benda ni jangan buat. Itu tanda orang yang bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sebab apa? Sebab kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, kita kena ingat bahawasanya semua anggota ini milik Allah, dan ia antara sebesar-besar ataupun nikmat-nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita. Gunakan pada apa yang Allah kehendaki, jangan gunakan pada yang Allah murkai. Kemudian kaki tidak akan pergi ke tempat yang haram kecuali jika darurat, tidak pergi ke tempat orang zalim kecuali jika darurat. Kemudian terakhir dalam perbahasan ini, Syekh menyebutkan sebagai satu kesimpulan, seluruh pergerakan kita, diam kita merupakan nikmat yang besar daripada Allah. Kita diam pun nikmat, kita bergerak pun nikmat. Jadi gunakan seluruh anggota yang 7 yang Allah berikan kepada kita untuk mengharap keredaan Allah, dan ingat kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita lihat dalam sebuah kitab Tuhfatul Muhibbin fi Ma'rifati Sayyidil Mursalin, Al-Fadil guru kita Ustaz Hazri bin Hashim Al-Bindani hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Dia bicarakan bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi bercakap. Apa disebutkan? Nabi bila bercakap, Nabi takkan cakap, melainkan ketika Nabi nak cakap, Nabi tahu perkataan itu akan memberi pahala. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Macam mana cara Nabi? Nabi hanya cakap sesuatu yang akan mendatangkan pahala. Itu orang yang berfikir sebelum melakukan apa-apa tindakan. Jadi sekarang, kalau kita nak hati kita bersih, kita nak agar kita dapat mudah jalan menuju Allah, lakukan sesuatu dengan berfikir tentang adakah kita dapat ridha daripada Allah dengan perbuatan kita ataupun tidak. Kita nak melangkah pergi sini, Allah ridha ke tak? Kita nak buat benda ni, Allah ridha ke tak? Kita nak cakap benda ni, Allah ridha ke tak? Kita nak tengok ni, Allah ridha ke tak? Kalau kesemuanya itu atas jalan ridha, maka kita akan berjalan di jalan sebagaimana orang-orang saleh yang telah mengikuti jalannya para anbiya. Maka jangan kita mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan kita menggunakan anggota yang Allah berikan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam istighfar Imam Hasan Al-Basri, ni adik-adik Yusas terutamanya, kalau dengar ni, cari ada istighfar Imam Hasan Al-Basri, dibaca setiap hari dan mempunyai makna yang sangat bernilai. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya Allah, aku memohon keampunanmu daripada segala nikmat yang telah engkau berikan, dan aku telah gunakan nikmat itu untuk memaksiatimu. Itu sudah tentu ada pada kita. Kita ada nikmat hidup, kita ada nikmat rezeki, kita ada nikmat kesihatan. Kita telah guna semua nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Tidakkah wajib keampunan kita mohon pada Allah? Ya Allah, minta ampun sangat-sangat. Sebab apa? Sebab aku dah gunakan rezeki yang kau bagi untuk beli sesuatu yang haram. Ya Allah, aku dah dapat nikmat untuk berbicara tapi aku bicara yang haram. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri dalam istighfarnya, itu antara keampunan yang dipohonkan. Ya Allah, aku memohon keampunanmu daripada segala daripada
segala nikmat yang telah engkau berikan, tetapi aku telah memaksiatimu dengan nikmat-nikmat tersebut. Seterusnya, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, ertinya jantung. InsyaAllah kita rehat sekejap 5 minit. Mungkin nak lurus-luruskan pinggang, nak minum air dan sebagainya. 11.15 kita akan mula balik insyaAllah. Sekarang kita nak bicara tentang anggota yang batin. 7 anggota yang batin. Menjaga 7 anggota yang batin daripada segala sifat-sifat mazmumah. Ada 10 bab, 10 fasal. Sifat mazmumah ada 10 dalam kitab. InsyaAllah 5 minit.
Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang minta kepada kita untuk kita ulang doa yang saya bacakan tadi. Jadi doa itu adalah Allahumma maghfiratuka, keampunanmu, awsa'u, lebih luas, min zunubina, daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Kami banyak dosa, tapi kami mengetahui bahawasanya keampunanmu jauh lebih luas. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja, lebih aku harapkan ataupun lebih kami harapkan, indana, di sisi kami, min a'malina, daripada amal-amal kami. Nak bagi tahu, ya Allah, walaupun kami ada amal, tapi kami tahu rahmatmu lebih luas dan kami lebih mengharapkan rahmatmu. Jadi Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kalau ada AJK daripada Kelab Al-Furqan ni, nanti mungkin boleh tulis, kemudian buat poster, kongsikan dengan yang hadir pengajian bersama dengan kita di Facebook nanti, di page, boleh kongsikan. Baik, sekarang kita masuk kitab yang kedua. Ni dalam sejarah ni, saya mengajar dalam sejarah kitab ni boleh baca dalam 2 kelas untuk satu kitab, maksudnya satu fasal. Selalunya kalau 7 anggota ni, saya baca dalam tempoh hampir 10 pertemuan, hampirlah rasanya 10 pertemuan, ataupun mungkin lebih. Setiap kelas 1 jam setengah. Ni kira supersonik lah, supersonik. Jadi kalau kita nak mengharapkan dengan membaca ini saja memadai, tak. Maksudnya kita baca ni bukan hati kita boleh jadi terus bersih, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah dapat gambaran bagaimana cara membersihkan hati. Baik, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, ertinya jantung, dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Ini cerita tentang 10 sifat mazmumah. Ada 10 sifat mazmumah yang perlu kita buang, yang perlu kita nyahkan daripada hati kita, yang perlu kita hindarkan daripada diri kita, agar hati kita menjadi bersih. Jadi sebelum kita hiaskan dengan sifat yang baik, perlu kita kosongkan daripada sifat yang buruk. Kaedahnya kita dah sebut sebagai takhalli, mengosongkan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Jadi Syekh bagi tahu kepada kita, qalbun ni maksudnya hati. Cuma bahasa Jawi lama sebut sebagai jantung. Maka tetapi yang dimaksudkan adalah hati. Ada 2 makna. Yang pertama, hati jasmani ataupun qalbun jusmaniyun. Itu yang pertama. Apa dia qalbun jusmani? Merujuk kepada organ yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Bentuknya seperti jantung pisang. Itu maksudnya. Itu kalau kita kata hati jasmani.
Jadi sebab tu kalau orang tasawuf kata sebenarnya kamu ada masalah hati, jangan kita pergi ke hospital nak jumpa pakar jantung, nak jumpa pakar hati, pakar jantung. Kata, ustaz saya bagi tahu saya ada masalah hati, jadi saya nak belilah antibiotik ke ada ubat cucuk ke yang boleh membaikkan hati saya. Itu orang yang tidak faham. Sebab itu bertanya sesuatu pada ahlinya. Ketika kita salah dalam bertanya, maka akan menyebabkan berlaku kesalahfahaman dalam kita memahami sesuatu masalah. Baik. Maka dia kata apa? Dalam organ ini terdapat pembuluh darah. Tu tak apa. Selesai. Kita tak syarahkanlah yang tu. Tapi yang nak dimaksudkan dalam perbahasan kita adalah qalbun ruhani. Iaitu sesuatu yang halus, yang seni, yang boleh mengetahui, mengenal dan yang dapat daripada dan yang mendapat daripada manusia. Bahkan ia adalah hakikat manusia itu sendiri. Apa hakikat manusia adalah apa yang ada pada hatinya. Bahkan hati inilah yang ditujukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan ia jugalah yang disuruh untuk taat dan perintah. Yang jadi tempat pandangan adalah hati, yang suruh dibetulkan adalah hati, yang perlu untuk bertemu dengan Allah hati yang baik. Jadi hati yang mana? Hati yang nombor 2 ni, bukan hati yang nombor 1 tadi. Baik. Tengok dekat kesimpulan, maka dia kata apa dia? Allah pendeknya ataupun pendeknya tu, maksud pendeknya tu kesimpulan. Qalbun, ruh dan nafsu ataupun nafs, ketiga-tiganya adalah satu makna pada salah satu daripada makna-makna tersebut. Begitulah mengikut pandangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Maka kemudian tengok dia kata, kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Sebab tu seronok baca kitab Jawi. Saya kalau baca yang Ustaz Muhadir punya, saya boleh baca laju. Sebab tu saya baca. Kalau kat sini dia kata, kamu hendaklah sentiasa menjaga hatimu daripada semua sifat yang tercela. Tapi kalau ni, kemudian lazimkan olehmu. Lazimkan. Sentiasa. Maksud lazimkan olehmu ni kena berlaku sentiasa. Tak ada langsung gap-gap. Ataupun bukan perkara itu kadang-kadang. Tetapi ia sudah menjadi kelaziman. Mesti. Jadi perkataan yang dipilih oleh ulama terdahulu memberi faham kepada kita dengan faham yang cukup sempurna. Tak tanya dah. Jadi dekat sini Ustaz Muhadir kata apa? Kamu kena sentiasa menjaga hati kamu daripada semua sifat tercela. Sentiasa. Sifatnya itu tak boleh ada sekejap takabur, tapi kena buang terus semua sifat-sifat mazmumah ni, seperti takabur, riak dan menghiasinya dengan semua sifat terpuji seperti sabar, merendah diri dan lain-lain. Kerana beberapa sebab. Kenapa kena takhalli dan kenapa kena tahalli? Kenapa kena buang semua sifat buruk dan hiasi dengan sifat baik? Yang pertama, kata penulis, kerana Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita tak boleh sembunyikan. Maka jangan biarkan Allah melihat yang ada pada hati kita keburukan. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, surah Al-Ahzab. Allah mengetahui apa yang di dalam hati kamu.
Kenapa lagi kena jaga hati daripada sifat mazmumah dan hiaskan diri dengan sifat mahmudah? Kerana seseorang itu dinilai oleh Allah pada sifat dan juga pada hatinya. Dekat mana yang Allah nak tengok kita? Dekat hati. Sebab itu Al-Imamul Ghazali dalam Ayyuhal Walad menyebutkan apa yang ada di dalam kitab sebelumnya, yakni disebutkan, wahai manusia, engkau selalu membersihkan tempat pandangan manusia terhadap dirimu ataupun pada dirimu. Kamu ni, kita ni, apa yang orang tengok kita akan bersihkan. Mandi 5 kali sehari, buruh gigi tak tahu berapa kali, basuh muka, cuci muka dan sebagainya banyak kali. Tetapi kamu tidak pernah membersihkan hati yang menjadi tempat pandanganku. Buanglah sifat takabur kita, buanglah sifat sombong kita, buang rasa kita lebih baik daripada orang, buang segala kedengkian dan dendam kita, sehingga kita datang kepada Allah tanpa ada keterikatan dengan sesiapa daripada makhluk. Itu yang penting. Kita nak bertemu dengan Allah, macam mana keadaannya? Tak ada langsung hubungan kita dengan sesiapa makhluk. Jangan bertemu dengan Allah ada dendam dengan orang ni, ada musuh dengan orang ni, ada ni dengan orang ni, dengan sesiapa. Kerana itu tanda hati kita belum sejahtera. Jadi kenapa kita perlu hati yang bersih? Kerana Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa paras dan badan kamu, tetapi Dia melihat hati-hati kamu. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Oleh kerana hati adalah tempat yang menjadi penilaian Allah, maka tidak sepatutnya kita menghias muka kita yang menjadi tempat dilihat orang, dan pada masa yang sama hati kita yang dinilai Allah dibiarkan kotor. Sangat tidak layak bila mana kita telah bersihkan diri kita untuk dilihat makhluk, tetapi membiarkan hati kita yang merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu yang insaf untuk kita fikirkan. Adakah kita sudah benar-benar bersihkan hati kita untuk mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian disebutkan lagi, orang yang berakal seharusnya membersih dan menghiasi hatinya lebih daripada membersih dan menghiasi mukanya. Yang ketiga, kenapa kena bersihkan hati? Hati adalah raja kepada seluruh anggota. Dalam sebuah hadis Nabi sebut apa dia? Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya ada satu daging dalam jasad manusia, jika ia baik maka seluruh anggota jasad menjadi baik, dan jika ia rosak maka seluruh anggota jasad menjadi rosak. Jadi penting menjaga hati. Maka antara jalan menjaga hati tadi kita sebut menjaga ketujuh anggota, dan di sini disebutkan pula apa yang perlu kita bersihkan daripada penyakit-penyakit yang selalu hinggap pada hati-hati manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian disebutkan lagi kenapa kita perlu bersihkan hati kita? Kerana hati kita merupakan tempat simpanan semua sifat terpuji. Jadi disebutkan hati ini menjadi tempat adanya sifat terpuji seperti iman, ma'rifah, tawakal, ridha, ilmu pengetahuan. Maka
Bila mana hati merupakan tempat yang mulia, nak letak sesuatu yang mulia, maka kita kena jaga daripada meletakkan sesuatu yang tercela dan yang merupakan perkara-perkara yang dibenci bahkan dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tempat ilham dan waswas. Hati adalah tempat mendapat ilham daripada malaikat dan mendapat waswas daripada syaitan. Maka disebutkan akal mengajak kepada kebaikan sedangkan nafsu mengajak kepada kejahatan. Oleh itu janganlah lalai menjaga hati. Maka Al-Imam Syafi'i kata apa? Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tidak dapat menjaga hawa nafsu, keinginan dirinya, maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Maka kita tengok dekat sini disebutkan apa? Okey. Disebutkan tentang 10 sifat tercela. Jadi bila kita dah tahu apa kepentingan yang ada pada hati, kenapa kena jaga hati kita daripada terjerumus pada sifat-sifat buruk, maka sekarang Syekh nak bagi kita kenal dan nak bagi tahu kepada kita apa sifat-sifat yang selalunya ada dan menjadi penyakit pada hati. Ini disebutkan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Juga Syekh masukkan di dalam kitab Penawar Pagi Hati. Tengok, ada berapa sifat tercela? Ada 10 sifat tercela. Ketahuilah sifat-sifat yang tercela adalah banyak, tetapi hamba akan sebutkan di sini 10 perkara sahaja. Jadi banyak sebenarnya sifat-sifat yang buruk kerana ia bahagian dari tipu daya syaitan. Tapi di sini Syekh sebutkan 10 yang besar yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat ini merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka jangan ada pada kita sifat-sifat begini. Bahkan disebutkan kenapa dipilih 10 ini? Kerana 10 sifat tercela ini punca kepada semua kejahatan. Dan semua kejahatan terjadi berpunca dari 10 sifat ini. Kalau orang dia berlaku padanya sifat-sifat yang lain, sebenarnya tumbuh daripada 10 sifat asas ini. Yang pertama, suka makan. Syarruhu at-ta'am. Syarru ta'am sebenarnya. Syarru ta'am. Suka makan banyak. Yang kedua, bercakap banyak. Yang ketiga, marah. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kedekut dan sayang kepada harta. Yang keenam, suka kepada pengaruh. Yang ketujuh, cinta kepada dunia. Yang ke-8 sombong, yang ke-9 ujub, dan yang ke-10 riak, menunjuk-nunjuk dalam beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka kata Syekh seterusnya, kamu hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hati kamu daripada semua sifat tercela. Ni tengok perkataan Syekh. Bukan kaja Syekh kata kamu kena bersihkan, tapi kamu kena sungguh-sungguh betul-betul bersihkan hati kamu. Kena mujahadah, kena berusaha, kena istiqamah, kena lawan keinginan hati untuk bersihkan. Kerana sifat ini, tengok dia kata sifat tercela, bukan sifat buruk saja, tetapi sifat tercela, dibenci oleh Allah. Kita nak jadi orang yang dicintai Allah. Macam mana kita nak dicintai kalau sifat yang kita punyai sifat tercela, bukan sifat yang dicintai? Maka ia satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baik,
Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. Daripada Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Orang yang bersihkan hatinya supaya dapat bertemu Allah dalam keadaan sejahtera, itu orang yang sebenarnya ada iman di dalam hatinya. Maka sentiasalah kita melazimkan diri dengan membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan dengan cara tersebut menambah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok apa kata Syekh. Hadis ini memberi kefahaman bahawa kesempurnaan iman dicapai dengan membersihkan hati. Nak dapat iman yang sempurna, nak menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba, perlu hatinya bersih. Ketika orang yang bersih hatinya melihat seluruh yang berlaku dalam kehidupannya adalah hikmah dan anugerah daripada Allah. Al-Imamul Haddad sebut dalam hikamnya yang pertama, hidup kita tak lari daripada dua keadaan. Sama ada kita dalam anugerah, sama ada kita dalam hikmah. Kalau kita dalam nikmat, maka kita sebenarnya dalam anugerah Allah. Tapi kalau kita di dalam ujian, kita dalam hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang boleh pandang macam tu? Maka dengan pandangan tersebut kita akan lihat orang yang dapat ujian maka bersabar dengan ujian. Tidaklah mengadu kepada selain daripada Allah. Ketika diuji, tangisannya hanya kepada Allah, doa dan munajatnya hanya kepada Allah. Bagaimana mungkin ada orang sedemikian? Itulah dia orang-orang yang hatinya bersih. Sehingga Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari menyebutkan bagaimana ketika mana seseorang itu diuji sesuatu daripada Allah dan bercerita kepada orang lain. Maka kata Al-Imam Ibnu Atha'illah, engkau menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh penciptamu kepada orang ataupun kepada makhluk, maka itu satu perkara yang tidak wajar. Sedangkan yang memberi semuanya adalah Allah, tiba-tiba mengadu kepada selain Allah. Tu sampai macam tu orang-orang yang punya ketinggian bahasa dalam tasawuf, sampai begitu ungkapan mereka. Tak layak untuk kamu mengadu tentang apa yang Allah telah takdirkan untuk kamu kepada manusia. Hari ini kita mungkin sedikit diuji marahnya kita kepada Allah sampai tulis semua di laman sosial. Maka apa lagi yang tinggal daripada munajat dan harapan kita kepada Allah? Tak ada apalah. Maka tu nanti dalam perbahasan tasawuf ataupun dalam kitab yang lain akan dibahaskan lagi dengan lebih mendalam. Oleh itu, menyucikan hati itu, yakni takhalli, adalah sebahagian daripada iman, seperti menghiasinya juga, yakni tahalli, sebahagian daripada iman. Jadi kita bersihkan hati, itu menambah keimanan. Kita hiaskan hati, itu juga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bab yang pertama, kita masuk satu bab dulu mungkin. Syarruhu at-ta'am. Syarruhu at-ta'am. Suka kepada makan, loba terhadap makan. Ini merupakan penyebab kejahatan yang paling awal. Bila mana makan yang melampau-lampau ataupun loba atas makanan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maka Syekh kata apa? Sifat sangat suka makan adalah sebahagian dari punca terjadinya segala kejahatan. Kerana perut
adalah punca terhasilnya segala keinginan. Poin dia kat sini. Kenapa dikatakan sifat mazmumah bila kita makan banyak? Kerana bila makan banyak kita memenuhi keinginan perut, maka daripada perut yang telah kenyang ini akan menyebabkan tumbuh segala kejahatan-kejahatan yang lain. Kerana bila kita kenyang, keinginan syahwat kita meningkat. Kerana kita kenyang, bahkan keinginan kemaluan kita juga bertambah. Tadi kita dah sebut dalam bab perut, sekarang dipanjangkan lagi khusus tentang makanan sahaja. Tengok Syekh bawa macam mana. Apabila nafsu makan dan nafsu melakukan persetubuhan meningkat, maka ia membawa kepada keinginan mendapatkan harta, kerana keinginan tadi tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan dengan harta. Bila kita nak memenuhi keinginan syahwat, bila kita nak memenuhi keinginan nafsu makan, maka akhirnya kita tuntut pula kepada keinginan harta. Nak makan sedap, nak pergi tempat mewah, nak pergi duduk mewah-mewah dan sebagainya, maka perlu pula tuntutan pada harta. Tengok lepas tu dibuat sambungan. Keinginan kepada harta pula membawa kepada kemegahan. Bila kita nak harta, apa kita kena buat? Kita kena dapat kemegahan, kena orang kenal, kena dapat kemuliaan, kena ada jawatan, baru dapat harta banyak. Kena disanjung, barulah dapat harta banyak. Kerana sukar untuk mendapatkan harta melainkan dengan kemegahan. Kemudian apabila dia berusaha mendapatkan harta dan kemegahan dan dia dapat kedua-duanya, maka akan bermulalah berkumpul beberapa sifat tercela dalam diri. Bila mana dia nak kemegahan dan dia nakkan harta, maka ketika itu akan terbit rasa riak, akan terbit rasa sombong dan takabur, akan mula berdengki, bergaduh dan lain-lain. Semuanya hanya kerana berasal daripada memenuhi keinginan di perut. Ni kalau syarah satu-satu ni panjang. Riak apa contohnya? Dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Imamul Haddad menyebutkan antara sebab seseorang riak kerana rasa keagungan Allah dalam dirinya yang tidak besar. Maksudnya dia tak rasa agungnya Allah, sebab tu dia jadi riak. Maka dalam setiap perbuatannya dirasakan tidak cukup hanya dirinya saja yang mengetahui bersama dengan Allah. Perlu bagi tahu orang. Nanti ada bab dia. Sombong, Al-Imam Maulana Zakaria sebut, Yusuf Kandahlawi atau Maulana Zakaria Kandahlawi sebut, ini adalah ibu kepada segala penyakit. Dengki, Al-Imamul Haddad kata orang yang dengki ini tak ridha dengan pemberian Allah Ta'ala. Bergaduh, Al-Imamul Ghazali menyebutkan beberapa perkara yang kamu perlu tinggalkan, antaranya perdebatan dan juga perkelahian, walaupun kamu di pihak yang benar. Itu ringkas. Baik, Rasulullah memuji perbuatan selalu berlapar. Maka bila mana kita kata suka makan ini adalah merupakan sifat yang tercela, maka bila orang berlapar tak makan, sifat ini dipuji. Nabi kata apa? Ma min amalin ahabba ilallahi minal ju'i wal atash. Tidak ada amalan yang lebih disukai di sisi Allah daripada lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana orang bila lapar dan dahaga tidak menyibukkan diri dengan yang lain. Tak sibuk nak cari makan, tak sibuk nak masak apa, tak sibuk semuanya. Maka Rasulullah bersabda lagi, sayyidul a'mali al-ju', penghulu segala amalan adalah lapar. Dalam hadis yang lain dekat situ ada lagi, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin syarubin na'um. Yang paling afdal antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling lama berlapar dan berfikir, dan yang paling dibenci antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang banyak makan dan banyak minum dan banyak tidur. Kalau kita tengok dalam peristiwa peperangan Khandaq yang berlaku kepada baginda Nabi, ataupun dalam hadis Sayyidatuna Aisyah dulu, Nabi sebut, apa kata Sayyidina Aisyah, ma syabi'a Rasulullah thalathata ayyamin tiba'an min khubzin burrin hatta madha li sabilihi. Rasulullah tidak berasa kenyang selama 3 hari. Baginda hanya cukup dengan roti daripada gandum biasa, bukan dari jenis yang mahal, sehingga boleh untuk melakukan aktiviti. Sebab Nabi tak kenyang sangat, ataupun memang tak kenyang, maka ketika itu Nabi boleh melakukan amal. Bagaimana disebutkan dalam riwayat Sayyidina Jabir dalam peristiwa peperangan Khandaq, inna yawmal khandaqi nahfiru fa'aradat kudyatun syadidah faja'u an-nabiyya faqalu hadhihi kudyatun aradat fil khandaq faqala ana nazil thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Sesungguhnya kami semua pada hari, yakni peperangan Khandaq, menggali parit. Ia terhalang oleh gumpalan tanah yang keras. Para sahabat datang kepada Nabi lalu berkata, tanah keras itu menghalang usaha untuk membuat parit. Nabi bersabda, aku akan turun. Kemudian baginda berdiri dan ketika itu perut baginda diikat dengan sebiji batu. Kerana apa? Kerana kelaparan. Tu ketika Nabi memuji orang yang berlapar dan sebagainya, itu juga menunjukkan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukannya kenyang, sahabat lain lapar. Bahkan Nabi adalah antara orang yang lapar dari kalangan para sahabat yang lain. Seterusnya Syekh membawa kepada kita untuk memberitahu kepada kita apa kebaikan lapar. Ni kalau orang-orang diet ni, dia patutnya mengajilah kitab ni. Jadi nanti bila senang nak buat coaching contohnya kan, nak buat coaching ke, dapat faedah juga daripada bahagian yang disebut dalam kitab-kitab ulama kita. Kamu hendaklah mengetahui bahawa ada beberapa kelebihan daripada lapar. Yang pertama, lembut hati sehingga merasakan kelazatan dalam ibadah. Ni poin dia. Kalau nak rasa lazat dalam ibadah, kurangkan makan. Maka ketika itu ibadah rasa tenang, dan melakukan ibadah juga akan datang rasa lazat. Sebab apa? Sebab kita dah sebut tadi dalam bab perut, bila makan banyak maka hati jadi keras. Yang kedua, cerdik hati kerana kenyang menyebabkan kejahilan. Yang ketiga, menghilangkan nafsu untuk mengerjakan maksiat. Sebab apa? Sebab tidak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan lapar. Yang seterusnya, meringankan tubuh badan untuk mendirikan solat, tahajud dan mengerjakan ibadah. Sebab tu yang paling baik makan itu adalah sebelum ataupun pada waktu petang, bukan pukul 10 baru makan, tengah makan. Sebab apa? Sebab makan waktu-waktu tersebut akan menyebabkan kita nanti susah melakukan ibadah. Dalam kaedah disebutkan antara 3 cara nak bangun malam. Macam mana? Yang pertama, naumun mubakir, tidur awal. Yang kedua, takhfiful asya, ringankan makan malam. Yang ketiga, tarkul ma'asi fin nahar, tinggalkan maksiat di siang hari. Ini 3 perkara yang kata para ulama, orang kalau nak bangun malam kena buat 3 ni. Tidur awal, ringankan makan malam, dan juga hindari maksiat di siang hari. Apa kebaikan lapar? Menghilangkan rasa mengantuk yang boleh menghalang dirinya daripada ibadah. Dan apa faedah bila kita lapar? Merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit. Sebab apa? Bila kita
memenuhi keinginan perut nak makan macam-macam, maka kita akan rasa harta kita tak cukup, memerlukan sesuatu yang lebih lagi. Okey. Yang terakhir dalam bab keburukan makan, ataupun kita sebut sifat mazmumah yang pertama adalah makan banyak. Syekh membawakan kepada kita 3 peringkat orang yang sedikit makannya dari sudut kuantiti. Yang pertama adalah orang-orang yang digelar sebagai siddiqin. Kita nak tengok kita ni kategori mana. Selalunya kita ni 3 kategori tak masuk. Tu biasanya kita lah. Yang pertama apa dia? As-siddiqin. Apa dia orang siddiqin? Mereka ini makan dengan kadar yang boleh mengelak badan daripada mudarat, iaitu jika kurang daripada kadar tersebut boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Tu makan kadar tak mudarat sahaja. Tu yang pertama. Yang kedua, setengah cupak sehari. Setengah cupak ni satu mud lebih kurang ada pandangan 600 gram lebih, ada pandangan 750 gram. Secupak ni maksudnya dalam 300 gram. Cukup makan setengah cupak sehari, iaitu memenuhi 1/3 perut. Begitulah yang diamalkan oleh Sayyidina Umar dan sebahagian para sahabat. Mereka makan segantang gandum untuk seminggu. Makan segantang untuk seminggu. Tu kat situ 650 gram. Kalau ikut Ustaz Muhathir bin Haji Jul dalam syarahannya 650 gram. Tapi kalau saya tak salah dalam Habib Muhammad Amin bin Idrus, satu cupak tu dalam 750. Jadi ada yang makan sekadar cukup, makan dah tak mati, cukup makan. Kurma-kurma lah, nasi-nasi lah. Kita lah kalau nasi je, telur goreng je, semua je kita. Sinis lah, maksudnya takkanlah telur goreng je. Tak ada ke seafood ke, ayam-ayam golek ke. Tu keinginan kita. Kenapa timbul keinginan tu? Daripada tuntutan perut. Kalau tak makan, mati ke tak? Maka kerana keinginan itu tadi, kita akan jadi rosak macam disebut tadi dalam permulaan. Seterusnya, memadai makan secupak sehari. Jika makan lebih daripadanya, maka dia masih lagi dalam peringkat awam, orang biasa lah, dan tergolong dari golongan orang yang banyak makan. Kalau kita tengok ni, memang kita ni kategori awam dan banyak makan lah. Secupak mana cukup Ustaz? Ya Allah, secupak kami ni secupak tu celah gigi je. Kalau kita kan secupak tengah celah gigi je. Kemudian tu peringkat makanan dari sudut kuantiti. Sekarang peringkat dalam sedikit makan dari segi keutamaan. Pertama disebut paling tinggi. Ni orang yang paling tinggi dari segi keutamaan. Dia lapar 3 hari atau lebih. Maksudnya setiap 3 hari atau lebih sekali makan. Yang ni pun kira dah tinggi dah. Tengok Syekh kata apa? Sayyidina Abu Bakar berlapar 6 hari. Ni namanya mujahadah. Kalau kita nak latih diri kita supaya mudah menjauhi maksiat, perlu mujahadah. Lawan keinginan nafsu. Walaupun kita ada kemampuan, Ustaz, saya boleh makan KFC 2 kali sehari pun boleh makan KFC. Tahan daripada melakukannya. Jadi makan paling tinggi, tengok 3 hari sekali makan. Allah, bukan satu perkara yang mudah. Apa yang mereka lakukan? Kerana ingin kebersihan hati. Jadi hati yang bersih ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan semua orang boleh dapat. Sebab tu kita kata bukannya bermakna kita khatam penawar hati ni bersih hati kita, jadi soleh diri kita. Tak. Kita baru nak faham, begini caranya bersihkan hati. Kita belum buat lagi pun. Kita
Kita baru baca oh macam ni, oh macam ni, oh macam ni. Kalau oh macam ni je, lepas tu tutup kitab, selesai lah, tak ke mana lah kita. Pertengahan makan sekali setiap 2 hari. Maksudnya apa? 2 hari sekali makan. Yang ketiga, makan sekali setiap hari. Ini peringkat paling rendah. Mereka yang makan sebanyak 2 kali sehari tidak termasuk dalam kategori berlapar sama sekali. Kalau kita makan 2 kali sehari, tak masuk kategori berlapar pun. Sebab tu kalau kita kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia makan sekali, minum sekali. Minum ketika nak sahur, makan ketika berbuka, lewat sikit. Itu je waktu. Sebab itu walaupun umurnya pendek 45 tahun, tetapi tulisannya seumpama hidup ratusan tahun. Yang pertama, keberkatan masa. Yang kedua, kerana dia berlapar, dia dapat semua faedah daripada faedah berlapar yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Tinggalkan berlapar itu satu kerugian. Jadi kita nak kena latih diri kita. Mungkin boleh mula-mula ni kurang-kurang kita buat apa? Kita puasa Isnin Khamis. Walaupun Isnin Khamis pun makan 2 kali Ustaz. Kan? Sarapan pula. Sahur tu nasi berat. Dan kemudian berbuka pun berat lagi. Sebenarnya taklah nama kategori berlapar sangat kita ni. Sebenarnya. Wallahu a'lam. Kita masuk nanti perbahasan kedua pada perbahasan banyak bercakap. Kita kena ingat, banyak bercakap, banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa nanti akan menjadikan pelbagai lagi penyakit di dalam hati. InsyaAllah kita akan sambung pada petang ini. Petang ini pengajian kita akan bermula pada jam 3 petang. InsyaAllah. Kita tangguhkan dahulu dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.